Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kutipan fi Akta 2013. Kutipan fi memanglah diperlukan untuk mengurus dan menjaga muzium dan tapak-tapak sejarah dalam keadaan yang lebih selesa. Bagaimanapun, dengan lulusnya kutipan fi ini, keadaan di muzium dan tempat sejarah mestilah berada dalam keadaan yang lebih baik, terurus dan bersih, setanding dengan tempat-tempat sejarah dan muzium di negara-negara barat. Ini amatlah penting bersesuaian dengan status Malaysia sebagai negara ke-10 paling popular untuk dilawati oleh pelancong. Saya ingin juga menyentuh isu muzium terbuka atau tapak monumen tapak sejarah seperti Lembah Bujang, yang mesti juga dijaga dengan lebih baik dan rapi kerana keadaannya yang terbuka dan terdedah. Dalam situasi cuaca yang panas dan basah seperti di Malaysia ini, dan juga masyarakat yang kurang peka atau appreciate dengan izin monumen-monumen sebegini, tapak sejarah terbuka ini amatlah dan adalah dalam keadaan kritikal seperti apa yang baru berlaku di Lembah Bujang. Kalau sekurang-kurangnya ada pemantauan walaupun tidak sepenuh masa, ini tidak akan berlaku. Kontraktor yang telah memusnahkan monumen itu berkata mereka tidak tahu tapak sejarah. Kalau ada sekurang-kurangnya papan tanda basic, ini sudah tentu dapat mengelakkan situasi tersebut. Selain dari belanja pengawalan, masalah monumen tapak terbukti ini hendaklah diatasi dengan menyedarkan masyarakat, iaitu awareness dengan izin tentang pentingnya memelihara warisan kita. Kempen kesedaran atau awareness warisan amatlah penting kerana inilah yang menjadi masalah kita. Pihak-pihak berkuasa saja tanpa kempen yang lebih meluas untuk menyedari masyarakat tidak akan berjaya tanpa kesedaran yang meluas. Selama ini, orang ramai banyak menjangka Lembah Bujang adalah warisan negara Hindu sahaja. Sekarang, pakar sejarah telah menjelaskan Lembah Bujang adalah tapak tamadun Melayu Hindu paling tua di Asia Tenggara, sebelum Melaka lagi. Tamadun Melayu Hindu selepas abad ke-12 menjadi tapak Kesultanan Melayu apabila pemerintah atau Raja Hindu memeluk Islam. Ini adalah satu perkara yang baru-baru juga didedahkan kepada masyarakat umum. Jika fakta-fakta ini diketahui lebih ramai di kalangan pihak berkuasa, mungkin insiden yang tragik ini dapat dielakkan dengan lebih ramai yang prihatin. Dalam masa yang sama, fakta-fakta sejarah hendaklah dipisahkan dari sentimen lain, perkaman dan politik. Ini mestilah kita berdisiplin dalam menghadapi isu-isu sejarah. Masyarakat juga perlu menghargai nilai warisan dalam pelbagai bentuk, termasuk warisan hidup. Contohnya, Pasar Payan Terengganu yang diancam untuk dirobohkan oleh kerajaan adalah contoh warisan hidup yang unik. Malangnya, ada yang berkata bangunan Pasar Payang belum cukup 100 tahun. Kenapa mesti 100 tahun? Yang beribu-ribu tahun pun telah roboh. Soal pokoknya, warisan hidup itu unik dan berharga kepada masyarakat dan negara. Dan Pasar Payang merupakan satu institusi perniagaan yang amat unik. Jangka masa 100 tahun bukanlah faktor utama atau kriteria. Kalau tidak, kalau kita masih untuk mengekalkan faktor usia, banyak lagi bahan-bahan sejarah dan tapak monumen akan hilang. Lembah Bujang sendiri adalah berusia beribu-ribu tahun dan walaupun telah juga dicalonkan untuk status warisan dunia UNESCO sudah 26 tahun dahulu, tetapi kerana Pusruhjaya Warisan Malaysia masih belum gazet warta tapak tersebut sebagai warisan negara, hari ini ia telah musnah. Selalunya apabila satu itu telah tiada, barulah ramai yang bersuara dan menjadi seorang expert. Apabila saya bersama dengan Badan Warisan Malaysia waktu ditubuhkan pada tahun 1983, ramai yang memandang Badan Warisan dengan sinis dan juga syak wasangka, hingga kami susah mendapat dana untuk kerja-kerja pemeliharaan
Walaupun bangunan pertama yang kami selamatkan adalah Istana Kayu lebih 100 tahun yang dipindah dari Besut ke tapak muzium di Kuala Terengganu. Hari ini, sikap terhadap pemeliharaan warisan kita pun masih di takok yang lama. Baru 2 minggu lepas, saya mengesyorkan arahan stop work order dikeluarkan oleh pihak berkuasa dalam isu warisan alam sekitar untuk menunjukkan kesungguhan atau komitmen dengan izin kerajaan menyelamatkan warisan alam sekitar kita. Kerajaan Kedah sekarang ini baru mengeluarkan arahan stop work order, tetapi yang tinggal hanyalah debu-debu dan tanah gondok. Political will inilah yang penting. Ya, tindakan tegas stop work dikuatkuasakan dari masa ke semasa. Itulah saja untuk kita menunjukkan komitmen pihak berkuasa memelihara tapak warisan kita, baik sejarah ataupun alam sekitar. Agama Islam dan pemerintah yang mungkin akan mengalami nasib yang sama seperti Lembah Bujang jika tidak ada perubahan sikap. Ya. Dengan kutipan fee yang akan diluluskan nanti adalah diharapkan kesedaran dan penjagaan makam-makam lama, tokoh-tokoh agama dan sejarah menjadi lebih mendalam dan meluas. Janganlah masyarakat kita lebih mengenal Abraham Lincoln dan Martin Luther King dari mengenali Mat Kilau dan Tok Kupalo, tokoh-tokoh tempatan. Akhir kata, masyarakat yang tidak menghargai dan belajar dari warisan akan merupakan masyarakat yang sentiasa mencari-cari sesuatu tanpa mengenal sejarah dan diri mereka sendiri. Di dalam masyarakat, pelbagai bangsa dan agama seperti Malaysia, ini amatlah kritikal untuk kita menghormati dan menghargai warisan satu sama lain. Islam mengajar toleransi bermasyarakat. Semoga kita menghargai dan menghormati warisan bersama dalam situasi perbezaan agama dan bangsa, insya-Allah. Semoga kita menggalakkan golongan muda untuk berdamping dengan muzium dan tapak sejarah dan mestilah kita bermula dari sekarang. Jadi, Timbalan Datuk Pengerusi, saya rasa isu seperti Lembah Bujang ini adalah satu isu atau satu episod yang hanya menunggu masa untuk berlaku. Dan ini saya rasa adalah satu contoh. Dan banyak lagi isu-isu seperti ini mungkin akan berlaku, termasuk dalam warisan alam sekitar, taman negara kita dan sebagainya, kalau tidak ada kesungguhan di dalam pemantauan dan kuatkuasa. Dari segi undang-undang, saya rasa kita tidak kurang dan tidak ke belakang kalau dibandingkan dengan negara-negara barat. Tetapi apa yang kita amat lemah, amat mundur adalah dalam kesungguhan, dalam kesedaran untuk memberi penjelasan dan juga menyebarkan maklumat tertentu kepada masyarakat umum. Kita tidak dapat menyelamatkan warisan kita bersendirian dengan pemerintahan saja, dengan undang-undang, tanpa support atau tanpa sokongan padu dan juga hasrat nurani rakyat yang ingin dan cintakan warisan kita. Jadi saya rasa usaha kerajaan untuk menekankan lagi subjek sejarah adalah amat penting, tetapi kita janganlah hanya setakat melepaskan batuk di tangga, dan biarlah kita bersungguh-sungguh dalam memelihara sejarah kita. Dan kita tahu di dalam keadaan Malaysia ini ingin maju menjelang tahun 2020, setiap peniaga, pemaju, developer dan sebagainya akan cuba mengaut keuntungan yang berlipat kali ganda. Dan terpulanglah pada kita, tidak mengira parti politik atau fahaman, untuk memastikan bahawasanya nilai-nilai warisan ini dimaktubkan di dalam setiap undang-undang tempatan dan dikuatkuasakan sebaik mungkin. Dengan itu saya harap kita dapat mempelajari daripada isu Lembah Bujang ini. Dan walaupun kerajaan Kedah telah mengata dia nak menggantikan atau membina semula tapak atau monumen tersebut, tapi dia tidaklah akan sama dengan yang asal. Kerana sejarah adalah satu perkara yang amat berharga dan nilainya orang kata priceless. Sekali hilang tidak mungkin akan dapat kita kembalikan di nilai atau tahap yang asal. Sekian, saya mohon pertimbangan untuk memberi lebih banyak perhatian pada warisan kita. Terima kasih. Kuala Kangsar.